Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, topik untuk hari ini adalah masa dan waktu. Dalam topik ini kita akan belajar pencapaian masalah melibatkan masa dan waktu, dan cikgu harapkan murid-murid akan berupaya untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan masa termasuk zon masa. Okey, soalan yang pertama, Antiri dan keluarganya menaiki feri ke Pulau Langkawi dari Kuala Kedah untuk bercuti. Feri bertolak pada jam 14.20. Mereka sampai di jeti Kuah Pulau Langkawi pada jam 16.05. Kira tempoh dalam jam dan minit perjalanan mereka itu. Okey, untuk mencari tempoh, biasanya kita masa akhir tolak masa awal. Okey, dalam kes ni masa akhir dia adalah waktu tiba dan masa awal ni adalah waktu bertolak. So kita boleh buat dalam bentuk lazim. Unit-unit yang terlibat kat sini adalah jam dan juga minit. Kita susun macam gini. Okey, dan kita boleh tolak satu per satu. Kita tolak bahagian minit dahulu. Selesai bahagian minit, barulah kita tolak bahagian jam. Okey, cuba tengok bahagian minit. 5 tolak dengan 20. So 5 memang tidak boleh tolak dengan 20. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena pinjam 1 jam. Pinjam daripada 16. So 16 bila dipilih pinjam 1 jam, tinggallah 15. So 1 jam tu ada 60 minit. Jadi 60 tu kamu tambahkan dengan 5 minit, dia akan jadi 65 minit. So barulah kita boleh tolak dengan 20. So hasilnya 45. So 15 tolak 14, 1. Jadi tempoh perjalanan dari Pulau Langkawi ke Jeti Kuah mengambil masa selama 1 jam 45 minit. Okay, soalan yang kedua, Danish dilahirkan pada 10 November 2004. Ayahnya dilahirkan pada 7 Jun 1970. Berapakah beza umur mereka? Soalan tanya beza. So kalau beza ni kita kena tolak. So kalau tolak, yang besar tolak yang kecil. Kat sini kan yang besar adalah yang ni, 10 November 2004, yang kecil adalah 7 Jun 1970. So sebabkan dia melibatkan 3 unit, so kita boleh buat bentuk lazim macam ginilah. Hari, bulan dan akhir sekali tahun. Kita susun. Dan kita boleh tolak macam biasalah. 10 tolak 7, 3. 11 tolak 6, 5. 2004 tolak 1970 adalah 34. Jadi beza umur Danish dan ayahnya adalah 34 tahun, 5 bulan, 3 hari. Kita tengok contoh yang ketiga. Jadual kereta api yang ditunjukkan telah terkoyak. Tempoh perjalanan kereta api itu ialah 3 jam 45 minit. Bilakah waktu kereta api itu tiba ke destinasinya? Okey, so kalau kita tengok kat sini, waktu bertolak dia adalah jam 10.25. Waktu tibanya kita tidak tahu, tapi kita tahu tempohnya iaitu 3 jam 45 minit. Okey, sebagaimana yang kita tahu, untuk mencari tempoh, kita perlu tolak masa tiba dengan waktu bertolak. Jadi kat sini kita dah ada tempoh, kita dah ada waktu bertolak. So untuk mencari waktu tiba, kita hanya perlu tambah saja. Tambahkan apa? Tambahkan waktu bertolak dengan tempoh. Kita boleh buat dalam bentuk lazim macam gini. Okey. So apabila kita melibatkan banyak unit, kita kena selesaikan satu persatu. Iaitu kita selesaikan bahagian minit terlebih dahulu, kemudian baru kita selesaikan bahagian jam. Okey, so 25 tambah 45 jadi 70. Itu bahagian jam pula. 10 tambah 3, 13. Okey, kalau kita dapat perhatikan di sini, bahagian jam ni dia melebihi 60. Ingat, kalau dia melibatkan jam, bahagian minit ni tidak boleh melebihi 60. Kenapa?
Sebab 1 jam tu hanya ada 60 minit. Jadi apa yang kita perlu lakukan apabila bahagian minit ni melebihi 60, kita perlu tolak dengan 60. Apabila kita tolak dengan 60, jangan lupa tambah 1 jam. Jadi 70 tolak 60 akan dapat 10. 14 tambah 1 jadi 14. Okey. Jadi waktu kereta api tu tiba ke destinasi adalah pada jam 14.10. Tapi kalau kamu nak bagi dalam jawapan dalam sistem 12 jam pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kalau dalam sistem 12 jam dia akan jadi jam 2.10 PM. Soalan yang keempat, Encik Gan menaiki kapal terbang pada hari Rabu jam 16.30 dari Kuala Lumpur ke Vancouver, Kanada. Waktu di Kuala Lumpur itu awal 15 jam berbanding waktu di Vancouver yang berada di sebelah barat. Penerbangannya mengambil masa selama 19 jam. Pukul berapakah Encik Gan akan tiba mengikut waktu di Vancouver? Okey. Untuk kat sini kita ada waktu bertolak itu 16.30, kita ada beza masa dan kita tahu juga Vancouver tu berada di sebelah barat. Okey. Dan kita tahu juga tempoh penerbangan selama 19 jam. Okey. Sekarang ni kita nak cari waktu di Vancouver. Yang kita tahu Vancouver tu di sebelah barat. Okey. Normally kalau kita nak cari waktu di sebelah barat, kita kena tolak. Kalau nak cari bahagian sebelah timur, kita kena tambah. Jadi untuk yang ini kita akan tolak dengan 15. Okey. So actually untuk ataupun untuk mendapatkan waktu tiba di Vancouver ni, dia ada dua cara. Dan dia akan menghasilkan jawapan yang sama je sebenarnya. Okey. Tapi cikgu akan tunjuk yang cara paling senang, iaitu kita cari dahulu waktu tiba mengikut waktu Kuala Lumpur, kemudian baru tolak dengan beza masa. Okay. Kamu juga boleh buat waktu bertolak tu, kamu tolak dulu dengan beza masa, kemudian baru kamu tambah dengan tempoh. Pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi untuk hari ini cikgu akan tunjuk dahulu yang orang kata yang senang lah. Maksudnya kita waktu bertolak tu kita tambah dulu dengan tempoh masa, kemudian baru kita tolak dengan beza masa. Okey. So kita akan tambah terlebih dahulu dengan tempoh. Jadi jam 16.30. Okey, kalau kamu perasan dekat sini, hari ni cikgu tulis 3. Okey. Dalam pengiraan ni kamu tak boleh tolak Rabu, tolak Selasa, tak boleh. Dia mesti 3 tolak 2, 6 tolak 3. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita wakilkan hari-hari tu dengan nombor. Okey, macam mana nak wakilkan? Kita ikut susunan. Okey, kalau hari pertama ialah hari Isnin, so nombor 1. Hari kedua Selasa, ni nombor 2. Nombor 3 hari Rabu. Hari Khamis nombor 4. Jumaat nombor 5. Sabtu nombor 6 dan Ahad nombor 7. So kita kat sini kita wakilkan 3 sebab dia hari Rabu. Jadi kita tambah dengan tempoh penerbangan iaitu 19 jam. So secara orang kata kalau sepengiraannya lah, kita akan sampai di mengikut waktu Kuala Lumpur hari Rabu jam 35.30 minit. Okey. Biasanya kita kalau kita tengok kat sini 35 jam ni dia melebihi 24 jam. Biasanya kita akan tolak dengan 24, akan tambah dengan 1 hari. Okey. Tapi apabila dia melibatkan beza masa ni, biasanya kita akan buat itu kemudian. So kita tak nak banyak pengiraan lah. Okey, selepas kita tambah dengan tempoh, kita akan tolak pula dengan beza masa iaitu 15 jam. Jadi kita tolak. So kita akan dapat harinya hari Rabu jam 20 dan minitnya 30. So waktu tiba di Vancouver, kalau dalam sistem 24 jam, dia akan tiba pada hari Rabu jam 20.30. Okey.
So, kamu juga boleh beri jawapan kamu dalam sistem 12 jam. Okay, jadi jam 20.30 tu bila tukarkan kepada sistem 12 jam, dia akan jadi hari Rabu pukul 8.30 PM. Itu saja contoh-contoh yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Cikgu harap contoh-contoh tersebut dapat membantu kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan yang telah diberikan. Okey, dari cikgu itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang.